A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala maihu wa syarhu ramallahu taala wa nafa'ana bi ulumina wa barakatina fi darini amin ya rabbal alamin. Anwa'u dilalati wadha'iyah. Bermula ini itu sabit pada mengatakan pembagian dilalah yang wadha'iyah. Jadi nak pegah no dalil yang diwadha'kan. Diwadha'kan lafaznya sebagai dalil. Adapun kena na dal dan na madlul. Dah kembali dilalatu lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dilalatan mutabaqah ajudhihi tadammunan wa malazim fa huwa iltizam in bi'aqlil ultuzim. Dilalatun mutabaqah, bermula dilalah lafaz ala ma wafaqahu, di atas barang wafaqah yang sesuai ianya lafaz hu akannya barang. Jadi wafaqa fil madhi, marja' zamir huwa kepada lafaz, dan marja' zamir hu zamir sya'an yang naba isim zamir kembali dia ma. Bermula dilalah lafdiyah lafaz alama di atas barang wafaqa yang sesuai ianya lafaz akannya barang, yud'aunaha itu dinamakan akannya, itu dinamakan oleh mereka akannya dilalah wadha'iyah, akan dilalah mutabaqah. Akan dilalah mutabaqah. Ya? Wajud'iyah nya nak berikut. Wajud'ihi tadammunan wa malazim. Tadammunan. Dan bermula dilalah lafdiyah, dan bermula dilalah lafdiyah di atas juzuknya, tadammunan itu dinamakan akan tadammun. Yang kena dua le. Pertama adalah iaitu dilalah mutabaqah, kedua namakanlah dengan dilalah tadammun. Wa malazim, dan bermula dilalah lafdiyah yang menunjuki wa malazim di atas barang yang lazim, wa malazim. Fahuwa, maka bermula dianya wa malazim, iltizamu itu dinamakan dengan iltizam. Kalaya. Di mana iltizam saya in bi'aqlin ultuzim, jika lazim ianya. Jadi kan ikut in yang naga kait lom. Nah, in lazima bi'aqlin ultuzim. Jika lazim ianya mutabaqah iltizam bi'aqli ultuzim dengan akal. Huwa iltizamu, dengan nabu huwa syai'an. Huwa bermula dianya iltizam dengan akal, dan bermula dianya lazim dengan akal, itu namakanlah dengan iltizam. Nah, jadi iltizamnya dah lazim pada akal. Iltizam dia nak bagi lah. Nah, luzum iaitu apa tu? Nah, luzum namakanlah dengan luzum zihni ada kala akli pada akal. Kedua, na luzum khariji itu ke berakal. Lagi sebut sidit bagi dia, ya kan khariji bersah. Dan kelai na luzum pada zihni dan khariji. Lagi. Ka. Jadi dilalah nyona bagi dua. Yang pertama adalah dilalah lafdiyah, kedua na dilalah ghairu lafdiyah. Ya nah, berdua. Apa pun tu. Jadi dilalah na bagi dua, na dilalah lafdiyah, na dilalah ghairu lafdiyah. Makna dilalah putra. Jadi segala ada pun sesuatu hukum syai' ba'da ma'rifat syai'. Dah hukum sibupa dia, sudah ada pun sibupa. Gimana hukum dilalahnya? Dilalah untuk nawi pai. Dilalah adalah fahmu amrin min amrin, memahami satu perkara daripada satu perkara. Ada pun sabah but dengan sabah but. Adakala amrin ini namakan dengan dal, sedangkan amrin kedua namakanlah dengan madlul. Contoh lagi lembu hamra saja. Contoh nalun ino di daya, pada depa na Honda. Ona dengku daya, pada depa na Honda pai ke bilik. Jadi nalun di daya, dan depa na Honda. Honda namakan adalah dal, sedangkan lun namakanlah dengan madlul. Yang namakan adalah dengan dilalah. Jadi dilalah tak depa sipupa dengan na sipupa. Depa lun na di daya akibat na Honda lun di daya. Nah contoh le. Apabila dilalah muna muwafaqah makna
yang dinamakan lahir dengan dilalah mutabaqah. Apabila dilalah lafziyah muno mufakkah dengan makna ba'juziyah, namakanlah dengan tadamun. Dan apabila dilalah lafziyah muno mufakkah makna daripada barang yang lazim, maka namakanlah dengan ultuzim. Adapun namakan dengan dilalah iltizam. Jadi dilalah dibagi dua. Yang pertama adalah dilalah lafziyah, kedua ghairul lafziyah. Dilalah lafziyah juga dibagi kepada tiga, iaitu na wada'iyah, aqliyah dan tab'iyah. Benar silam, dilalah ghairul lafziyah juga dibagi kepada tiga, iaitu na dilalah wada'iyah, aqliyah dan tab'iyah. Yang ke lafziyah lah lafad, na lafad. Lafziyah ke yang lafad fandi. Lagi nan ro ni fandi yang lafad lafziyah. Lagi kan sama langit tu. Yalah lafziyah. Dia ke langit lah yang lafad. Ba lafad mono ni duk madlul. Nan na dilalah dan na madlul. Jadi lafziyahnya tu na dilalah, na lafziyah itu dilalah. Yang dia kan adalah madlul. Lagi ada ke langit. Langit yang sebagai contoh dia ada ke langit putra. Na jirim bakji, pu jirim, na bintang, na awan, sepupu. Dia dah ke langit. Dia dah ke langit lah, dilalah. Mak dulu putra, sesuatu yang naik langit. Contoh betul tak? Ipa dicim. Anak ku langit lah, nanti cimpat. Langit tidak kun. Dan nak no tarduk, langit tarduk pak ni. Dia masuk putra, dia masuk lah ke langit pi duduk. Ruduk yang lah mak dulu. Langit, dilalah. Nak lafad. Nampak lah? Tengok ni Fandi. Ya, benar. Okey lagi kan? Inan juga pada idrak alam. Pada idrak alam lah itu makna langit. Ada makna awan, itim ni awan dan disebahkan kepada langit. Oh, itim. Maka lahirlah pada idrak hukum nisbah. Idrak hukum nisbah. Lagi kan. Dan disebahkan tikim muno ilangit. Pakon kerana ialah tinggi ipo. Baik tengok Fandi, nyo ni fikir yo. Alian dilalah lafziyah wada'iyah yang juga bagilah ya. Na mutabaqah. Lagi yang nyebut bang. Na mutabaqah. Gambar. Alian na dilalah namakanlah dengan tazamun dan na dilalah namakanlah dengan tabai iltizam. Lebih babit. Alian iltizam. Dilalah lafziyah wada'iyah yang iltizam juga bagi kepada tiga. Na iltizam itu irtidha, na ima dan na syarah. Akan kepegang duk ke dia sabar-sabar. Aqulu muradihi. Aku berkata muraduhu. Berulang maksudnya dilalah wada'iyah dengan dilalah wada'iyah. Lafziyah itu lafziyah. Bidalili qaulihi dengan dalil berkatanya musannif fil baiti pada bait. Dilalatun lafziyah itu dilalah lafziyah. Wa muraduhu dan berulang maksudnya dengku fil baiti pada bait. Dilalah lafziyah wada'iyah itu dilalah lafziyah lafaz yang wada'iyah. Maksud daripada dilalah wada'iyah judul mana? Judul. Maksud daripada dilalah wada'iyah nian adalah dilalah wad'iyah lafziyah. Kerana dilalah kan bagi dua mana? Na dilalah lafziyah dan na dilalah ghairul lafziyah. Sedangkan lang bait, lang lamatan, lang judul bab kitab tu ada wa'ud dilalah wad'iyah yang makna dilalah inan adalah nyan dilalah lafziyah wad'iyah. Sebenarnya judul mana kena buat lain-lain hukum musannif? Anwa'u dilalah lafziyah wad'iyah. Menang kena berat lain hukum musannif. Namun hanan boleh inan adalah dilalah lafziyah ka gebah. Pakan gebah antara dua buah pasangan yang gebah. Nah yang gebah ni daripada terjemah disebut bab bait. Nah gebah bab bait disebut bab terjemah. Dan makan putra. Irtiba. Lamaro napa irtiba. Jadi irtiba adalah barang yang gebah bab terjemah. Terjemah anu dilalah. Hana rebut le inan adalah iaitu tabi'iyah.
namun di disebut dalam bait. Nah kan? Nah dalam bait Pak Adi. Pak dilalah mutabakah. Nah, kan? Oh, nak sebut bait dah. Nah, ba dilalah wad'iyah lafdiyah. Ha, dilalah lafdiyah. Nah, lafdiyah kan sebut li saya ba syarah ba terjemah anwa dilalah je gebuh. Hana sebut dah lafdiyah wad'iyah. Lafdiyah hana gebuh nah. Ya, hana gebuh dalam judul, ka gebuh dalam bait. Dah kan? Pada depa terjemah yang bahawa bak terjemah saya bak judul saya anwa dilalah inna lafdiyah. Ha, dengan dalil kunyan hukum sana fil baiti dalam bait. Tak sebut dalam bait. Kita sebut dalam bait itu dilalah lafdiyah. Kerana dalam bait pertama dilalatun lafdiyah ala mawafaqah. Ya. Ada hana sebut dalam terjemah, disebut dalam bait. Keempat. Wa muradu fil baiti, dan bermula maksudnya hukum sana dalam baitnya adalah dilalah lafdiyah wad'iyah. Maksud hukum sana kena dilalah lafdiyah ala mawafaqah, yang putar dilalah hinan dilalah wad'iyah. Jadi wad'iyah hana disebut dalam bait, nang sebut pada dalam terjemah. Dalam terjemah mana hana sebut lafdiyah, namun nang sebut dalam bait. Antara yang sebut dalam bait, hana sebut dalam terjemah, sebut dalam terjemah, hana sebut dalam bait, namakanlah dengan irtiba. Ha, ini bawah rian. Kepada mana faedah ke bawah? Li taiznil kalam, untuk menghiasi kalam, untuk berbagusnya kalam. Nak lagak kalam. Ya, benar. Kada balik. Dapat pabukti iman bid dalili qaulihi fi tarjemah wad'iyah, dengan dalil kunyanku pada terjemah itu judul menu adalah dengan wad'iyah. Waqad hudhifa min kulli min tarjemah, maka sungguh dibuangkan daripada terjemah wal baiti dan bait ma asbata zahirhu, barang sebutlah akan perbandingannya barang fil akhiri pada yang lain. Wa huwa, dan bermula dianya naun min jinsin, itu no daripada jenis, sama ihtiba, namakan akan ihtiba. Jadi barang tulah-ulah dah sok barang pun. Jadi barang yang disebutkan dalam bait, hana sebutkan dalam terjemah, hana sebutkan dalam terjemah, hana sebutkan dalam bait, yang namakan adalah dengan ihtiba. Ihtibanya adalah disebut no daripada jenis. Dah mana ihtiba yang kan bah daripada judul terjemah mana? Itu anwa'ud lafdiyah, anwa'ud dilalah lafdiyah wad'iyah. Putra gebah hinan. Lafdiyah gebah hinan. Pakai gebah kerana kan sebut dalam bait, yang namakan adalah dengan no daripada jenis. Kan? No daripada jenis. Alian dalam bait juga gebah, putra gebah hinan wad'iyah, cuma sebut dalam lafdiyah ala mawafaqah. Ya, lagi kan. Coba. Jadi gebah lang bait, sebut lang bait, gebah lang judul, sebut lang bait. Ada kala sebut lang bait, gebah lang judul, lang terjemah, dinamakanlah dia ihtiba. Wa dalatu fahmu amrin min amrin, dan bermula dilalah. Wa dilalatu, dan bermula dilalah itu memahami satu perkara daripada perkara yang lain. Nah, gebah berusaha. Idza uidat nakirah okay. Apabila aku ulangkan nakirah dengan nakirah, maka alih mana ghairu. Maka ba'amrin na ghairu seperti mana je. Dan bermula dilalah itu memahami satu urusan daripada urusan yang lain apa makna. Ya, dilalahnya adalah tak tepa sababut dengan nabung lain. Ada contoh mula pegah tak depu orang-orang na nalun di dayah na honda lun inan ikut bilik. Ya, dengan contoh lagi. Dah macam dah ka fahimna jirmal ma'hudi, seperti kita mengetahuikan akan jirim yang dimaksudkan, jirmal ma'huda yang dimaksudkan minal lafdil sama'i, daripada lafaz langit. Ya, benar. Lagi dah ke ini lafaz langit. Ada dia yang maksud langit putra, jirim yang dia maksud. Jadi yang ke langitnya adalah yang na di atas ulai tanya, bagi na awan, na bintang, na planet, na bulan mata orang dan sebagainya. Kalau dia dah kun kau langit. Kalau tak langit putra dah ubangan tu. Dia tak langit lah tak mata orang. Berarti langit adalah sebagai dal, mata orang sebagai madlul. Acik ke ku langit ke? Putra, kau bulan leh. Dia dah kun bulan, nyan adalah berarti dia madlul, dia lalat dah langit. Ada kun lah orang cik langit. Ada kun langit, nyan yang maksud adalah bukan langit inan, tapi madlul daripada langit.
Ya, lagian. Gambar lah. Nyan adalah namakan mutlak dari ulangit. Nyan dinamakan dilalah lafdhiyah wad'iyah. Nah, yusamma dinamakan dalan benar. Falafdu sama maka bermula lafaz sama, yusamma dalan dinamakan dia akan dal, wal jirmil ma'hudi wal jirmu ma'hudi madululan, dan bermula jirim yang dimaksudkan itulah madlul. Lagi bahasanya, langit adalah sebagai dal, jirim dia maksudlah sebagai madlul. Kabeh le sabab pembahasan ini. Wa dilalatu bihisabid dali sitatun aqsamin. Dan bermula dilalah dengan sekira-kira dalil, dal, itu ada pembagian. Jadi dilalahnya yang dimangsakan kepada dal nak bagi nambah tu. Nak bagi nambah. Ya. Li'anna dala imma ayakuna lafdhiyan, kerana sesungguhnya dal manakala adalah dal itu lafaz, kal misalil mutaqaddimi, seperti contoh telah lalu, lagi tanya contoh pada langit, au ghairi lafdhin, ataupun selainnya lafaz, contohnya kat dukhani ni, seperti asap, ad-dalu ala nari, itu menjadi dal di atas api. Manakala dilalahnya adalah dilalahnya na lafaz, adakala tidak ada lafaz. Contoh na lafaz lagi ialah lafaz langit, dan kedua dilalah tidak ada lafaz lagi, contoh ji asap. Bila na asap berarti na apui, kaya no ugli bale itu nyan sekum. Apui hana asap na water, berarti na apui dalam sekum. Asap na, adik na asap na apui. Nyan asap namakan adalah sebagai dal. Apui namakan dengan madlul. Nyan namakan dal madlulnya adalah ghairu lafdhiyah, hana lafaz baji. Cuma ditekala tagai. Hana mutulai hana lafaz. Kaya no tak na apui na asap di na apui. Nyan adalah makan dengan ghairu lafdhiyah. Ya, wa kullu minhuma, dan tiap-tiap daripada keduanya na lafaz dan tidak ada lafaz, imma iyakuna dalal bil tabai, manakala adalah ia itu dal dengan wadai, dengan wada'. Ini manakala dia lah dengan wada'iyah, atau tabaiyah, adapun dengan tabaiyah, atau bil akli, adapun dengan akal. Makalah dengan wada'iyah, akliyah dan tabaiyah. Tak manduai. Jadi kira-kira dilalah bagi dua, na dilalah kan? Na dilalah lafdhiyah, na dilalah ghairu lafdhiyah. Dilalah lafdhiyah juga bagi kepada tiga, na dilalah wada'iyah, na dilalah akliyah, dan na dilalah tabaiyah, bak tabi'an. Kalau contoh no, misalu dilalatin au ghairi lafdhiyah, bermula contoh dilalah au ghairu lafdhiyah, hana lafaz. Contohnya apa? Awal sebutnya. Nyo kita bagi, nyo le. Dilalah au ghairu lafdhiyah. Bermula contoh dilalah au ghairu lafdhiyah wada'iyah, yang wada'iyah itu dilalah isyarah ala makna na'am aula. Itu dilalah isyarah di atas makna iya adapun tidak. Yang ke hana lafaz. Surah ulun yang kalian punya bu. Hana gitu yang cuma ganggu guys. Ketika kalian nak mana? Cikalom hana musu angguk dan sagai nyan namakan adalah dengan dilalah wada'iyah au ghairu lafdhiyah. Hana lafaz. Gambar. Jadi angguk asik nyan juga anggap kepada dalil yang penting. Wa dilalatu nukushi, dan dilalahnya nukush, tulisan adakala lukisan, ala al-fadhi, itu sabit atas lafaz. Tak ada lukisan lagak tak lukisan, masya-Allah. Lagak tak tulisannya. Putra menggambarkan na gunung Mesir. Nyan lukisan adalah sebagai dal madlul tu, sesuatu yang nak jirim makhud dalam tulisan. Yang namakan adalah dengan dilalah atau ghairu lafdhiyah. Wa misalu tabaiyah. Contoh dilalah ghairu lafdhiyah tabaiyah. Dan bermula contoh dilalah ghairu lafdhiyah tabaiyah, dilalatun hamratin alal hamli, itu dilalah merah di atas merah. Merah muka ke urang. Yang bakal merah kerana tabiat. Kerana biasa saja urang nanti bengih, merah muka ke tabiat. Merah muka meno nyalah dal. Mak dulul putra marah. Dia urang tiga bengih tak berat, bengih ke.
Bengih ni pada apa dengan bengih tu? Kan merah muka. Jadi merah mukanya adalah dal, madlul daripada madlul daripada marah. Coba. Ya lagi kan. Yang namakan adalah merah muka bengih saknyo namakan dilalah ghairu lafdhiyah tab'iyah. Contoh kedua, wasafrati alal wajili dan pucat di atas ketakutan. Ya tu. Yang beri pucat wajah. Maka pucat wajah meno dinamakan dia adalah dilalah ghairu lafdhiyah tab'iyah kerana bab tabiat. Kedua, contoh kelai dilalah ghairu lafdhiyah itu aqliyah pada akal. Wa misalul aqliyah dilalatun alimi itu dilalahnya alam ala maujudihi di atas yang maujudnya alam, atas yang mengadakannya alam, wa huwa al-bariu dan bermula dianya yang mewujudkannya alam, iaitu Allah Taala bariu yang maha menciptakan, jalla wa ala maha tinggi lagi maha megah. Wa dukhanu 'alan nari dan dilalah api asap di atas api. Dah. Clear? Contoh dilalah ghairu lafdhiyah aqliyah pada akal. Lagi ada pegah alamnya pujud oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala hana takalun. Dari takalun dengan mata tidak dapat disaksikan. Allah Taala tidak dapat diisyarahkan mono. Kan nukus, namun Allah Taala dapat dirasakan, dapat diterima oleh akal. Maka tak pegah tengok alamnya sebagai idal madlul tu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah madlul nyalah namakan dengan alamnya tak tengok tak alam lahirnya Allah Taala di kepada pencipta Allah Taala dinamakan adalah dia zilalah ghairu lafdhiyah aqliyah. Ya kan. Semua. Wada tak tengok alam langit Allah bentangkan cukup raya Allah pak langit tajuk pedu. Nah dia dalam hati dia Allah pujud. Du. Jadi ada yang Allah pujud, yang patah du Allah pujud ba akal tu. So pujud doyanyo. Allah patah bukti nak alam. Alam ni namakan dengan bagai dal. Allah sebagai madlul. Madlul patah madlullah fil aqliyah pada akal. Ya, lengan. Kan bab tabi'iyah. Yang tabi'iyah benda du. Kan pada wad'iyah bukan pada yang diletakkan. Sebagai simpulan, dilalah bagi dua. Nah, dilalah lafdhiyah dan ghairu lafdhiyah. Dilalah lafdhiyah bagi pada al-hayah. Nah, dilalah lafdhiyah wad'iyah. Nah, dilalah lafdhiyah aqliyah dan nah dilalah aqliyah tabi'iyah. Juga ghairu lafdhiyah juga bagi pada al-hayah. Alian dilalah lafdhiyah wad'iyah nam tabaqah antilaf na tazamun dan na iltizam. Ya. Alian ihtiba adalah sesuatu barang yang disebutkan pada terjemah hanya disebutkan di dalam bait dan sesuatu yang disebutkan dalam bait hanya disebutkan di dalam dalam terjemah. Namakanlah dengan putra huruf daripada jenis, nuk daripada jenis ataupun namakan dia adalah dengan ihtiba. Dilalah adalah fahmu amrin min amrin, memahami satu perkara daripada perkara. Ya, lagi. Lafdhiyah itu lafaz. Baik tu. Lafaz. Wallahu a'lam bissawab.